Ila betul sendiri. Kaina. Kapo? 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 Taon. Dia buka tu ya. Apa buka tu? Ah. Taon. Bismillah. Ya ke? Ah, okay. Okay. إلى ربة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca surahnya zikir harian. Okey, saya nak beritahu kalau baca surah Al-Kahfi, 3 qul, ayat kursi, Fatihah yang menjadi zikir harian kita. Walaupun perempuan itu dalam keadaan haid, dia boleh baca. Contoh dia nak tidur, dia selalu baca 3 qul, ayat kursi, ataupun surah Al-Mulk dia tak boleh tinggal. Walaupun dia haid, dia boleh baca. Apabila benda itu jadi zikir, dia sebagai zikir. Tapi kalau surah Al-Quran gangkan tak boleh. Ya. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1. Nah, kami nak 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jadi kita selawatan, kita mulakan dengan selawatan berjud. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil unqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu fa husnul khawatimi wa yustasqal غمامه بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم. Selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, setinggi puji dan syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, atas kesempurnaan sifat Allah yang telah memberi pinjaman kepada kita sehari lagi usia diberikan, kesihatan dilimpahkan, ruang dan peluang telah pun diberikan untuk kita bersama-sama bagi menyambung perbincangan kita melalui sebuah kitab yang mukaddimahnya akan kita mulai pada pagi ini insya-Allah taala atas tajuk Ummahatul Mukminin. Baik, sebelum kita mulakan perbincangan kita ni, saya nak tanya dekat tokoh kita. Macam mana ada masalah tak? Semua tak ada masalah. Ada yang tak ambil lagi. Ada lagi yang tak ambil. Yang mengorder, ada lagi berbaki. Kalau dia nak walk-in Juli tu dia dapat. Ini kenyataan sahih daripada tuan punya kita. Dia kata kalau nak kena order. Kalau nak beli hari ni memang tak ada. Yang ada tu semua yang pesan. Yang orang pesan lah. Kalau yang beli terkini harga masih macam tu atau macam mana? Masya Allah ta'ala. Pemurahnya orang Muslimah ni pemurah sungguh. Terima kasihlah banyak-banyaklah. Setakat hari ini masih lagi boleh diperolehi secara percuma hasil tangan-tangan ajaib yang Allah Ta'ala hadirkan untuk berwakaf. Jazakumullah syukran katsira. Hanya Allah lah yang membalas segala kebaikan. Macam saya sebut kemarin, kita tak pernah berkulat, kita tak pernah basi, kita tak pernah expired. Jadi barang siapa yang berwakaf kepada kita, maka wakaf itu wakaf kekal. Kekal selagi mana dipergunakan. Juga saya merakamkan jutaan terima kasih untuk Du yang sentiasa menjadi wasilah perantaraan antara kita dengan ilmu, memudahkan urusan para sahabat mencari, menyusun, untuk diberi bahan bacaan. Seperti mana Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada beliau, begitu juga Allah mudahkanlah beliau menjalan ke surga. Dan dimudahkan untuk kita sama-sama menyusul jalan insya-Allah Ta'ala. Baik, kita akan mulakan bacaan kitab atas nama Ummahatul Mukminin. Di sini disebut Ummahatul Mukminin, yang mana dia dikarang
oleh seorang penulis, Profesor Madia, bukan jalan-jalan ni. Nah, bukan jalan-jalan punya orang. Dia Profesor Madia, dia bukan untuk guru pondok. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain, yang kalau dari saya akan cari untuk guru pondok, untuk guru pondok, guru lama. Tapi penulis ni adalah penulis muda. Dia pun bukan dia tulis, dia ambil daripada hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Dia susun semula sahaja. Bukan dia menulis, bukan ilham daripada dia, tetapi dikutip daripada hadis Rasulullah, lalu dikarang, disusun untuk kita mudah menghayati sifat, perlakuan serta perkataan daripada ummahatul mukminin. Ini zaujatu sayyidil mursalin. Muka depan dia tulis ummahatul mukminin, pada depan sekali zaujatil mursalin. Apa dia zaujat, isteri sayyidi, penghulu, mursalin, segala rasul. Ummahat maksudnya ibu, mukminin, orang-orang beriman. Zaujat, sampai depan tu zaujat ialah isteri sayyidil mursalin, penghulu bagi segala rasul. Ini kalau Arab dia ummahatu, jadi muqtada al-mu'minin, jadi mudhafun ilaih, zaujatu khabar sayyidil mursalin, mudhafun ilaih. Itu Arab dalam nahwunya. Okey, insya-Allah kita akan, saya langkau tentang prakata penulis, tapi kita masuk kepada muqaddimah. Kita masuk kepada muqaddimah. Kalau dalam kitab kita buku surat 6. Tak apa-apa saya kata, saya langkah pasal penulis. Dia ada di belakang, dia daftar yang hebat. Dia daftar dia hebat. Boleh baca sendirilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahatul mukminin bermaksud para ibu bagi orang-orang mukmin, yaitu para wanita yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersama dengan mereka. Mereka ini digelar sebegitu berdasarkan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Bermaksud Nabi itu lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka sendiri pada apa yang dia seru mereka ke arahnya, walaupun mereka cenderung kepada selainnya, dan isteri-isterinya merupakan ibu-ibu mereka. Ini adalah petikan daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Bagaimana gelaran ummahatul mukminin diberikan kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita mulakan pengajian kitab kita ini, yang mana kita cuba berkenalan dengan perkataan dulu ummahat yang saya sebut tadi, ibu. Ibu ummahat adalah perkataan jamak. Bagi perkataan mufradnya ummi, kita kena sebut ummi, orang tahu ummi itu ibu ataupun emak atau mama, atau mak saja, itu maksud ummi. Tapi kalau ummahat, ramai dia nak angkat kata, ada ramai mak-mak, kita panggil mak-mak. Jadi nak cerita kenapa ramai? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa orang isteri, yang mana satu ketika orang-orang musyrikin pernah menempelak baginda sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin kemudian mengutuk baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan baginda mempunyai nafsu yang besar, nafsu yang besar, sehingga berkahwin dengan beberapa orang wanita dalam satu masa. Yang mana kita tahu dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah bermadu adalah Sayyidatina Khadijah seorang saja yang tak pernah bermadu. Selain daripada itu maka dimadukan. Sehingga kan pada hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada 9 orang isteri. Ramai. Jadi sejarah ini dirakamkan oleh puak-puak pelampau yang cuba
memfitnah Nabi, mengatakan Muhammad ini mempunyai selera nafsu yang besar, sehingga mengumpulkan beberapa orang isteri. Sedangkan pengikut dia tak bagi lebih daripada 4. Dia boleh menikah ramai. Dan perkataan mereka itu bila masuk ke dalam hati-hati isi jahil, orang jahil akan betul mau macam tu. Tapi kalau orang yang jahil lawan dia berilmu, kalau kita yang berilmu, kita belajar kenapa Nabi berkahwin lebih daripada 4 yang disyariatkan dalam Islam. Kerana beberapa sebab dan beberapa peristiwa. Itu pentingnya kenapa kita belajar kisah Ummahatul Mukminin. Daripada mana baginda sallallahu alaihi wasallam dapat, dan kenapa Rasulullah berkahwin dengan sekian-sekian, kenapa Rasulullah pernah menceraikan sekian-sekian isterinya. Dan insyaAllah kita akan temui beberapa kisah, siri-siri kisah mereka yang menarik, suka duka mereka bersama dengan Rasulullah, dalam keadaan redha ketika tiada makan, bahagia ketika menerima harta rampasan, dan kecewa serta cemburu yang wujud di dalam diri wanita yang bersifat manusia biasa. Manusia biasa. Jadi menjadi satu permodalan bagi kita ni, isteri Nabi pun cemburu, apatah kali kita akan cuba membandingkan Ummul Mukminin dengan kita. Isteri Nabi pun cemburu, tambahlah kan yang isteri siapa-siapa ni kan. Lagi bermakna dia beri keizinan kepada diri dia untuk cemburu, kan? Sebab jika dibandingkan dengan isteri para Nabi. Daripada mana datang gelarannya Ummul? Daripada Al-Quran. Siapa yang menggelar? Allah yang menggelar. Allah yang menggelar baginda isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya Nabi itu lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka sendiri. Kata Allah, Rasulullah ni lebih berhak ke atas diri kita daripada diri kita sendiri. Kita tak berhak ke atas diri kita macam mana Rasulullah berhak pada diri kita. Rasulullah kata, tak dapat tidak hamba wajib sembahyang. Kita susah macam mana, sakit macam mana pun kena sembahyang. Kita ada hak atas diri kita. Waktu kita sakit, kita demam. Orang ni tak boleh sembahyang, aku nak tidur, tak boleh sembahyang, tak boleh bangkit, kena ayak pun tak boleh. Naik kepala pening, aku nak tidur. Itu hak kita pada diri kita untuk memanjakan dia ketika mana kita tak boleh. Tetapi Rasulullah lebih berhak. Dia kata tak dapat tidak, hang sakit macam mana pun, hang kena bangkit sembahyang. Kata Allah Ta'ala dah sebut hak Rasulullah ke atas diri kita lebih penting daripada hak kita ke atas diri kita. Sebab tu bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau lah manusia yang paling aku cintai selain diriku sendiri. Kata Rasulullah, tidak akan sempurna iman seseorang itu sehingga dia mencintai aku melebihi dia mencintai dirinya sendiri. Oh ya ke? Kalau tentu iman aku belum sempurna. Maka terus dia berkalam, ya Rasulullah, aku mencintai dirimu melebihi diriku sendiri, barulah sempurna iman seseorang itu. Itu yang kita kata, bila mana disebutkan Rasulullah itu berkepentingan lebih pada diri kita sendiri daripada diri kita ke atas diri kita. Sebab tu baginda wajib kita pertahankan, wajib kita ikut segala suruhan dan menjauhi segala larangannya. Di mana isteri-isteri baginda pula merupakan ummahatil mukminin. Kata Allah, bila disebut ummahatil mukminin atau ummahatul mukminin, mak boleh tak seorang anak berkahwin dengan mak? Ini kata haram. Isteri-isteri baginda haram dinikahi oleh sesiapa pun selepas baginda tinggalkan. Kalau kita baca sejarah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berusia 18 tahun. Anak kita tak kahwin lagi 18 tahun, baru habis SPM. Duk tunggu keputusan. Tapi Sayyidatina Aisyah dah jadi janda. Cantik, bijaksana, isteri kepada penghulu segala nabi, penghulu segala manusia.
Tapi siapa pun tak boleh kahwin dia. Bahkan melihat wajahnya pun tak boleh. Yang tu dia tak izinkan, bukan Rasul tak izinkan. Sekadar melihat pada wajah boleh, tapi dia yang tak mengizinkan. Mata dia pun dia tak boleh tengok. Dia bukan sekadar bernengkak nampak mata, tapi mata dia macam orang segak dia tu. Sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama berbanding arahan orang ramai yang lain, termasuklah ibu bapa dan orang mukmin. Seterusnya, mengapa para isteri baginda digelar sebagai ummahatul mukminin? Hal ini disebabkan ummahatul mukminin mempunyai hukum yang khusus, yaitu apabila baginda menikahi dan bersama dengan seseorang wanita itu dan kemudian baginda wafat, maka wanita tersebut tidak boleh dinikahi oleh mana-mana lelaki lain selepas baginda wafat. Isteri Nabi merupakan isteri baginda buat selama-lamanya hingga ke surga. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makana lakum an tu'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala." Tidaklah sekali-kali boleh bagi kamu wahai orang mukmin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah juga kamu semua sekali-kali boleh berkahwin dengan isteri-isterinya selepas dia berpisah dengan mereka. Petikan daripada surah Al-Ahzab, yang mana kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utaimi, yang bermaksud dalam firman Allah min ba'dihi, bermaksud selepas baginda berpisah dengan mereka, baginda dengan mereka berlaku semasa baginda hidup, dan apabila baginda wafat maka pernah ada dalam beberapa keadaan. Kita akan cuba perbincangkan dalam beberapa keadaan Nabi pernah berpisah dengan para isteri. Yang pertama, lebih huraian yang di bawah, isteri yang berpisah dengan baginda kerana kewafatan baginda. Pertama, Nabi wafat, itu dipanggil balu isteri. Maka isteri baginda tidak halal bagi lelaki lain secara ijma'. Secara ijma' memang tak halal untuk siapa-siapa. Kemudian yang belakang soal 8, tapi yang bawah tu, yang tulis nombor 2, isteri yang berpisah dengan baginda ketika baginda masih hidup tetapi masih belum bersama. Ini Nabi tak dan sentuh. Nabi tak dan sentuh. Maka isteri itu halal dinikahi oleh lelaki lain dan tiada bantahan mengenai keharusannya, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Katsir. Saya cerita, dia rupanya dia ada seorang isteri yang dia cerai sebelum dia sentuh. Malam pertama dia pergi cerai. Kemudian yang ketiga, isteri yang berpisah dengan baginda semasa baginda masih hidup dan telah bersama dengan baginda balik. Dia bercerai, lepas tu dia rujuk balik. Dia cerai, dia rujuk balik. Maka di sini terdapat perbezaan pandangan dan pandangan para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan bahawa isteri tersebut halal untuk dinikahi oleh lelaki lain, dan ada di antara mereka yang mengatakan sebaliknya. Tadi kita bagi tahu bekas-bekas isteri baginda yang disebut sebagai ummahatul mukminin haram dinikahi oleh mana-mana lelaki selepasnya. Nabi berpisah atau bercerai dengan isterinya dalam keadaan tiga sebab. Pertama, sebab baginda wafat. Itu kita dah sedia maklum. Ada isteri yang wafat sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah. Berpisah Nabi dengan dia. Nabi ditinggalkan. Kalau bapa, orang panggil apa? Bujang ke? Kalau perempuan panggil janda. Kalau lelaki, duda. Duda anak ramai kan? Yang mana Nabi masa tu ada 6. Ada 6 orang anak. Kan? Tapi bukan sembarang duda, dia memang menjadi rebutan. Okay? Kemudian, ketika hayat baginda Nabi SAW pernah berpisah ataupun disebut bercerai. Bercerai. Perkara ini berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun ke-9 Hijrah ni
dah Mekah dah boleh masuk dah. Satu hari baginda didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Abi Jauh, bukan Abi Jahal, Abi Jauh. Kata Nu'man bin Abi Jauh, dia di antara bangsawan Mekah. Bangsawan Mekah. Kata Nu'man, aku ada seorang sepupu. Aku ada seorang sepupu yang mana kalau sepupu ni pak penakan dia, anak pak penakan dia lah kan. Bapak penakan aku nama sama macam aku, nama Nu'man. Dia ada anak 3, janda anak 3. Orang dia paling cantik di wilayah tu, paling cantik, baik, hartawan. Jadi dia ni sebenarnya berkasih, bercinta denganmu ya Rasulullah dalam keadaan jauh. Ni jatuh hati, jatuh kodoh saja sebab dia masih isteri orang. Dan apabila suami dia meninggal, dia dah habis iddah, disuruhnya aku untuk bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, mahukah berkahwin dengan dia? Makna dia Rasulullah dipinang. Rasulullah ni berkali-kali dipinang. Dan okey kan, aku tidak berkata, dan engkau juga tahu yang isteri aku juga ramai. Masih maukah untuk aku carikan kepada kita rombongan pemindahan? Ditanya kepada baginda, Nabi ni boleh bagi apa? Apakah yang boleh Nabi bagi sebagai hantaran mas kahwin? Maka jawab Nabi SAW, aku mampu memberi 12 uqayyah emas. 12 uqayyah emas ni apa dia? Uqayyah pada perkiraan dulu, kalau kita panggil dulu orang panggil apa? Bukan tayi, mayang. 12 mayang. Kalau pernah kira yang lain. Seperti mana aku pernah memberi kepada isteri-isteri yang lain ketika mana aku menikahi mereka. Walaupun Nabi dia dipinang, tapi dia tetap memberi mas kahwin. Sebab mas kahwin pada diri orang perempuan itu bagi. Jadi masa ni Nu'man bin Abi Jauh ni kata, ni anak orang kaya ni takkan nak bagi banyak tu saja. Yang bagi nama kan. Betul-betul kalau dia tak bagi pun tak apa. Tapi dia nak bagi. Dia nak bagi. Kemudian yang tukang minang ni komplain pula, takkan dia tu dia. Bila kata Rasulullah, seperti mana aku berikan kepada isteri yang lain, maka banyak itulah yang akan aku berikan kepada dia. Adil dan sama. Bila diberitahu kepada perempuan tersebut, nama perempuan itu Umaymah. Nama dia Umaymah binti Nu'man. Umaymah binti Nu'man yang suka sangat dekat Rasulullah. Lepas tu bila nak kahwin, bila nak kahwin kena tengok muka dulu. Kena tengok muka dulu. Dan Rasulullah nak tengok. Bila nak tengok, perempuan tu dia tak pakai tudung. Tak pakai tudung. Lepas tu yang sepupu Nu'man yang tukang main Umar bin Abi Jauh ni pergi kepada Umaymah, dia kata saya Rasulullah nak dengar, hang kena pakai hijab. Sebab semua perempuan-perempuan mukmin mereka menggunakan hijab. Jadi bangunlah membantu mencarilah kain tutup. Tutup. Boleh Rasulullah pun masuk. Dia pun buka. Dia sedap pun. Memang cantik. Cantik sangat. Dan Rasulullah bersetuju. Bukan kerana cantik.
Bukan tak macam tu. Tapi bila bersetuju, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dah sampai masa aku balik ke Madinah, dia nak balik. Dia nak balik ke Madinah. Dia nak tunjuk kepada isteri-isteri yang lain yang dia dah pun berkahwin sebelum dia sentuh pembantu. Dia balik sampai di Madinah, dia letak rumah perempuan tu yang nama Umaymah tu di Saqifah Bani Sa'idah, kan, berdekatan dengan Masjid Nabawi tu. Dia letak di situ. Maka dia kata kepada Umaymah, sekejap lagi ada orang yang akan datang ziarah. Orang pakai cerita lah, orang di penduduk Madinah pakai sembang cerita Muhammad kahwin satu lagi. Dia menjadi tradisi orang Arab. Memang mereka kalau sesiapa yang berkahwin satu, ibarat tak kahwin, begitu lah. Tapi yang berkahwin lebih, itu yang mengikuti sunnah. Dan ini di Malaysia, orang besar Malaysia. Kemudian pakat tu tengok, memang kalau yang pergi jumpa ni ada yang bawa hadiah, ada yang puji kecantikan, mengucapkan tahniah lah kita kata. Sampailah kepada para isteri, ummahat, jadi kakak-kakak malu masuk tu tengok. Mereka ni pergi sekali. Kakak-kakak malu ni pergi sekali. Jumpa secara berdepan. Kalau Nabi kahwin dengan dia tahun 9 Hijrah tu, ini di antara isteri yang terakhir. Umaymah. Lepas tu kakak baru kata apa? Nanti malam ni kalau Rasulullah main, kata kepada Rasulullah kalam pertama. Rasulullah main masuk dalam rumah, kata kepada Rasulullah, aku berlindung dengan zat Allah daripada engkau ya Rasulullah. Ni pajak dia cakap macam tu. Dia pun ingat isteri-isteri dia pun kata macam mana yang dia kata lah. Lepas tu bila Rasulullah sampai dekat dia, Rasulullah bagi salam, baru singkat buka masuk. Mana dia kata, aku berlindung dengan zat Allah daripada engkau wahai Rasulullah. Rasulullah terkejut sebab kata itu sepatutnya yang berlindung dengan zat Allah ini adalah daripada syaitan yang dirjam. Tapi siapa yang berlindung dengan Allah daripada aku? Rasulullah kata kat dia itu. Maka dengan sebab itu kata Rasulullah SAW, aku bebaskan kamu. Rasulullah cerai dia, talak satu. Sebelum Rasulullah menikahi dia dengan seseorang. Kalau kita nak tengok dalam perkara ni, dia macam tenaya, kan? Dia macam terinaya. Dengan sebenarnya nak jadi hukum. Isteri ni boleh dinikahi oleh Rasulullah, oleh orang lain. Sebab Nabi tak sentuh. Dan kenapa Nabi cerai dia? Nabi cerai dia sebab dia suka dengan setiap orang. Dan dia suka dengan setiap orang. Walhal dia kenal Rasulullah SAW dulu sebelum mengenali para isteri yang lain. Tapi dia dengar cakap isteri yang lain lebih daripada Rasul. Dan Rasulullah kata, aku tidak boleh memulakan hidup dengan orang yang mengutamakan cakap orang lain daripada cakap aku sendiri. Maka ketika ini Rasulullah pun menceraikan dia sebelum Rasulullah menyentuh dia. Dan perceraian yang itu Nabi SAW jumpa balik Nu'man bin Abijah ni. Abijah yang jauh sama lah. Jumpa dengan Nu'man, kata dia bagi harta mut'ah. Yang ni satu hati. Sepatutnya Nabi tak payah bagi apa-apa nafkah. Tak payah bagi apa-apa nafkah kerana Nabi tak sentuh pun dia. Tapi Nabi bagi juga 2 pasang persalinan sebagai mut'ah. Mut'ah diberikan. Dia kata, Nu'man terkejut, pasal apa? Kata Rasulullah, telah pun aku ceraikan. Hal keadaan aku tak menentu apa, bawa dia balik ke Mekah dan nikahkanlah dia dengan sesiapa yang dia mahu dan yang mahu kat dia. Lepas tu dia pun yang kata Umaymah binti Nu'man memang kecewa lah. Memang kecewa. Rupanya dia tak dinikahi. Dia dinikahi tetapi dia tak disentuh dan diceraikan. Kalau bahasa
Melayu dia panggil janda berhias. Janda yang tak disentuh. Kemudian dia pun dibawa balik ke Mekah dan dinikahi oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anak kepada Abu Jahal. Yang ketika itu dah pun masuk Islam. Itu isteri yang dinikahi tetapi diceraikan. Okey, ada isteri yang diceraikan tetapi dirujuk semula. Okey, siapa dia? Dan ada isteri yang diharamkan oleh Nabi menyentuhnya. Bila Allah Ta'ala tegur, Nabi halalkan semula dengan Nabi bayar kifarat bila Nabi bersumpah. Ni dia kata bila Nabi kahwin banyak tu, nak jadi hukum untuk kita guna pakai yang ini. Okay, saya nak cerita tentang seorang isteri yang Nabi haram menyentuh dia. Itu Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah ni dia adalah seorang budak Mesir. Kalau kita budak ni hamba. Hamba yang dihadiahkan oleh seorang menteri di negeri Mesir. Hadiah kepada Rasulullah seorang hamba perempuan. Bila hamba perempuan ini datang daripada negeri Mesir, maka mereka itu dipanggil sebagai perempuan Qibti. Perempuan Qibti. Dikahwin oleh baginda mula bila mana hadiah. Sebab sayang sangat dekat Rasulullah, bawa mai hadiah berupa bentuk seorang perempuan yang paling cantik di antara yang tercantik. Dibawa datang pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak milik Rasulullah. Ketika ni Rasulullah tak kahwin lagi dengan Maryam. Maryam ni. Tapi dalam Islam, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, engkau boleh menggunakan dia sebagai seorang isteri halal. Digunakan macam mana digunakan pada isteri, macam mana Rasulullah berhubungan dengan isteri, Rasulullah juga boleh halal berhubungan dengan hamba perempuan. Milik baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang lain punya, dia punya. Jadi bila dia dapat hadiah, dia boleh guna pakai. Hari itu bila Rasulullah dapat, Rasulullah berjima dengan izin Allah dengan Maria. Dengan Maria Al-Qibtiyah. Kebetulan hari itu adalah hari giliran Hafsah binti Al-Khattab. Binti Umar bin Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab Hafsah. Hari giliran Hafsah, Rasulullah pergi tidur dengan Mariatul Qibtiyah. Jadi Hafsah ni bila dia tengok apa jadi dia marahlah. Dia marah. Dia kata kepada Rasulullah, ni giliran aku, dia kata. Kenapa bagi kepada dia? Walhal untuk seorang hamba Rasulullah tak payah duduk bermalam di rumah dia pun. Bahkan Rasulullah boleh duduk dalam rumah Hafsah dan Rasulullah akan suruh Maria Al-Qibtiyah berkhidmat dalam rumah Hafsah. Dapat hadiah satu lagi dah, Hafsah dapat seorang hamba perempuan lagi. Tapi oleh kerana Hafsah ni marah, kemudian dia pun bingkas bangun. Merajuklah kita kata, merajuklah nak keluar dalam rumah. Kata Rasulullah, aku telah menerima wahyu daripada Allah menghalalkan dia, maka aku guna pakai dengan izin Allah. Tak apalah kata Hafsah, oleh kerana perintah daripada Allah aku nak keluar. Kata Rasulullah, jangan diceritakan pada isteri-isteri yang lain. Yang cerita kat siapa-siapa lah. Kata hari itu giliran Hafsah. Tapi kenapa Rasulullah tidur dengan Mariatul Qibtiyah? Rasulullah walaupun dia tidur dengan isteri ni, dia boleh sambung lagi dengan isteri lain. Hanya isteri-isteri yang boleh serta. InsyaAllah kita takkan jumpa keadaan pergaulan Rasulullah dengan para isteri. Jadi Hafsah tak mau. Dia nak dia dah giliran dia ikat dia seorang tu dah pula. Kenapa nak share dengan hamba pula kan? Itu kata kita, okey? Jangan cuba menyamakan perasaan kita dengan dia dalam suasana ni tak boleh. Kemudian dia pergi dengan siapa?
Mesti kita, kalau kita susah, kalau kita kecewa, kita akan cari seseorang untuk mengandung. Tapi dia tuju tu rumah dia paling dekat dengan rumah Sayyidatina Aisyah. Itu rumah Aisyah. Kan Rasulullah pesan jangan kita siapa-siapa. Sebab hak engkau akan aku bagi. Memang Rasulullah pemain rumah dia. Dia kalau merajuk, nyonya tak pernah. Dia rumah Aisyah. Dia sampai rumah Aisyah, terus beritahu. Terus dia beritahu. Tentulah. Boleh bayangkan lah macam mana lah dan beritahu kepada Aisyah. Aisyah, asal marah. Sebab antara ramai-ramai isteri, hanya Aisyah radhiyallahu anha yang boleh menegur Rasulullah secara berdepan. Hak lain semua malu, beradab. Tapi Aisyah ni pasal dia dari kecil dengan Rasulullah, jadi dia lebih senang berbicara. Apa yang dia tak puas hati, dia kata terus. Jadi macam wakil lah nak. Aisyah ni pun tak banyak serta bawa dengan Hafsah sekali, main ke rumah Hafsah balik. Nampak memang ada maritul qibtiyah yang Rasulullah terima. Soal tahu dah. Aku dah kata orang dengan abang, ambil abang siapa. Liran hang aku dapat, bagi dengan hang dapat, hamba ni pun dapat hang. Rasulullah ada, terus maritul qibtiyah tu dekat dia. No? Ketika ni, bila dia beritahu, dia sampai-sampai Rasulullah beritahu dia. Dia tak amanah, kata Rasulullah. Hafsah ni tak amanah bila dia menyampaikan cerita tentang aku kepada Aisyah. Maka ketika ini, aku cerai dengan dia. Dicerai Sayyidatina Hafsah. Dan aku bersumpah, aku haramkan maritul qibtiyah daripada aku sentuh. Diharamkan maritul qibtiyah dan diceraikan Hafsah. Ambil yang dua-dua sekali. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Quran daripada surah An-Nur, menghalang baginda sallallahu alaihi wasallam daripada mengharamkan benda yang halal. Allah kata aku dah halal kepada hang, pasal apa hang haramkan untuk dunia? Jangan tarik balik kata-kata tu. Jangan haramkan dia. Dia adalah wanita halal untuk. Dan jangan ceraikan Hafsah. Rujuk semula dengan dia. Saya kata, dia pernah menceraikan Hafsah. Dan dia bersama kembali. Rujuk kembali dalam masa yang sama. Dan kemudian, ketika mana baginda melafazkan, aku haram menyentuh engkau, wahai Maria. Waktu ni, bila mana dia sumpah. Rasulullah kena tarik balik perkataan sumpah baginda dengan membayar dia. Dia itu kifarat sumpah. Apa kifarat sumpah? Membebaskan seorang hamba. Kalau tak mampu bebaskan seorang hamba, maka hendaklah bagi makan 3 orang fakir miskin. Tak mampu bagi makan 3 orang fakir miskin, maka berpuasa 3 hari. Jadi Rasulullah ambil membebaskan seorang hamba. Rasulullah bebaskan apa? Membebaskan maritul qibtiyah. Bila dia bebaskan maritul qibtiyah, maka dia kahwin dengan maritul qibtiyah. Itu cerita tentang keadaan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah dicerai tapi dia kahwin, dia tak sentuh. Ada yang pernah dicerai tapi dia rujuk dalam masa yang sama. Ada yang dia pernah haramkan daripada menyentuh, kemudian bila dia halal, bila nak halal tu dia kena bayar dia. Macam kita lah, kita sebut, aku sumpah aku takkan pijak dah rumah sampai bila-bila. Esok dia pergi. Layak ni kan? Nak cari hamba tak mana? Tak ada. Cari yang fakir miskin. Bagi makan. Kata setengah ulama 3 orang, kata Ibnu Katsir 10 orang. Bagi makan sekali makan lah. Bukan bagi makan hari-hari 10 orang. Ampun. Dan itulah di antara yang disebutkan di isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sama baca ke soal 8. Larangan bagi seseorang isteri untuk berkahwin setelah suaminya meninggal tidak terpakai kepada kaum muslimin yang lain. Okey, untuk selain daripada Rasulullah boleh kahwin. Jangan susah hati. Kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik semua jangan susah hati. Seandainya kita ditinggalkan oleh suami, sama ada ditinggalkan hidup atau ditinggalkan mati, boleh kahwin.
Habis iddah, cerita banyak, kahwin. Kalau ada yang berkenan di hati, kalau Allah Ta'ala buka pintu hati, ada yang kufur, yang bersesuaian, kamar lama patah balik main ka. InsyaAllah, bukalah hati kan, manalah nak tahu. Cerita dulu-dulu Jadi makna dia kata hanya terpakai untuk Rasulullah saja, bukan kepada isteri muslim yang lain. Isteri yang kematian suami dibolehkan berkahwin dengan lelaki apabila tamat iddahnya. Berkenaan dengan isu seseorang isteri itu akan bersama-sama dengan suaminya di akhirat nanti jika isteri tersebut berkahwin lain. Ulama berbeza pendapat dalam hal ini kerana wujudnya hadis yang mempunyai kritikan di sisi ulama berkaitannya. Ini ada orang tanya, kalau kata kita bercerai dengan suami kita bercerai mati, kita nak kahwin lain, tak berani nak kahwin lain, takut putus dengan suami di akhirat tak jumpa. Kalaulah boleh jumpa, kita kalau boleh nak jumpa dengan Allah yarham suami kita juga, tapi bila dah kahwin lain kita tak jumpa. Ni kata pendapat mufassirin. Pandangan yang pertama mengatakan isteri yang berkahwin lain setelah suaminya meninggal dunia akan bersama dengan suaminya yang terakhir dinikahi di dunia. Manakala ada pula yang berpendapat isteri yang akan bersama suaminya yang paling baik. Ada juga pendapat yang mengatakan isteri boleh memilih untuk bersama dengan mana-mana suaminya. Ini punya pasal nak cari yang mana satu kenal. Katalah suami pertama meninggal, kahwin yang kedua pun meninggal juga, kahwin yang ketiga pun meninggal juga. Dia ada 3 isteri suami yang dia simpan. Esok ni nak cari yang mana satu antara 3 tu, mana yang paling baik. Bukan baik di dunia, tapi yang baik di dunia akhirat. Yang mana yang satu yang masuk syurga, tu dia boleh ikut. Tapi tengok keadaan dia pun macam jembalang. Macam mana dia tak dapat suami yang bersambung kan? Suami yang baik boleh membawa isteri yang baik. Itu kata setengah. Pada pendapat yang lain, siapa kalau suami yang terakhir yang duduk, kalau suami pertama dia kahwin yang kedua, dia mati dulu, suami tak ada mati. Jadi suami yang kedua tu adalah suami dia yang kekal di akhirat nanti. Ada pendapat tu. Dan ada pendapat kata dia hanya mengikut suami yang masuk ke surga. Kalau 3 masuk surga, rasa macam mana? Wallahu a'lam. Allah saja yang maha tahu. Takkan nak bermadu buat, Nak ya. Masalah ni tak ada wujud di surga nanti. Tak ada wujud. Setanyalah cuma kita macam ni lah. Bila berpisah mati di dunia ni, kita harap-haraplah untuk bertemu di akhirat. InsyaAllah. Dengan adanya amal soleh, kita akan jumpa. Kita akan jumpa di akhirat. Ke syurga bersama-sama. Kalau kita ada amal soleh, dia ada amal soleh dengan rahmat Allah. Ke syurga bersama-sama dengannya. Sebab tu, tanyalah kebanyakan, bukan semua, kebanyakan isteri yang kematian suami, dia boleh tak makawin dah. Itu kena tanya mereka. Serik ke? Tak serik. Tapi tak boleh lupa. Cinta mati tu. Cinta mati. Cinta dia bawa mati. Suami dia mati bawa cinta dia. Maka hati tertutup rapat. Orang mai tanya tak mau. Orang ni mai tanya tak mau. Marah pula tu. Marah kat orang yang tukang mai tanya tu. Ada juga yang tu. Ada yang juga yang aku sunyi lah, tak boleh hidup lah. Tak ada lah tempat nak bertahu. Tak ada kawan hampir cari mail lah siapa-siapa. Muda anak 8 pun tak apa. Okey. Janji habis habis anda. Kita dah cukup faham lah. Dalam bab munakahat. Munakahat ni panjang perbincangannya. Bagi lelaki yang merupakan ahli syurga, ia bukan satu isu. Ingat, kalau lelaki yang jadi ahli syurga, dia bukan satu isu. Adakah isterinya akan bersama atau tidak? Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala akan kahwin dengan anak bidadari. Dia tak payahlah cakap-cakap kita ni. Sebenarnya, apabila kita syurga masuk ke syurga,
mereka akan menjadi ketua bagi bidadari. Ketua lagi tiga lah anak. Jadi dia kata tak ada isu lah kalau kata lelaki yang menjadi ahli syurga tak sebimbang. Isteri dia ramai macam mana pun dia boleh gunakan, ya. Itu dia akan berkahwin kan bidadari syurga. Kemudian bilangan para isteri Nabi, bilangan para isteri Nabi SAW juga turut diperselisihkan, dan yang paling tepat ialah sama ada 11 atau 12 orang. Disebabkan oleh seorang yang menjadi perselisihan dalam kalangan para ulama termasuk ahli hadis. Wanita yang menjadi perselisihan ialah Raihanah binti Zaid, yang berdasarkan sebuah riwayat menceritakan bahawa Rasulullah SAW menawarkan diri baginda untuk menikahinya, tetapi ditolak kerana Raihanah mengatakan dirinya hanyalah seorang hamba. Nah, kisah ini direkodkan oleh Imam At-Tabari di dalam Tarikh At-Tabari daripada Ibn Ishaq bahawa pada tahun ke-5 Hijrah berlakunya peperangan antara umat Islam Bani Quraidah. Setelah mereka dikalahkan oleh umat Islam, Rasulullah mengambil salah seorang daripada tawanan Bani Quraidah yang bernama Raihanah sebagai hamba. Setelah beberapa lama, baginda menawarkan supaya Raihanah menjadi isteri baginda, tetapi Raihanah menolak tawaran tersebut dengan berkata, "Ya Rasulullah, hal tatrukani fi niyatika fahuwa akhafu alayya wa alayka wa Rasulullah." Biarkan saja aku terus menjadi hambamu kerana ia lebih mudah buat diriku dan Tuhan. Maka baginda pun menurut saja pada awalnya. Raihanah tidak menunjukkan minatnya kepada agama Islam. Malah dia masih mahu berperang, berpegang pada agama asalnya, itu agama Yahudi. Ringkas saudara itu. Yang menjadi perselisihan, pendapat ulama yang kata Nabi ada 12 orang isteri adalah termasuklah Raihanah. Nah, Raihanah ni yang mana yang dicatatkan Raihanah binti Zaid ni adalah seorang wanita Yahudi. Kita tahu di dalam satu peperangan dengan Bani Quraidah, sebenarnya ada 2 perempuan Yahudi. Ada 2 perempuan Yahudi yang Rasulullah kahwin ni, ada Safiyah. Kan kita dah baca, Safiyah. Kemudian Raihanah ini adalah teman kepada Safiyah yang menjadi hamba. Bila mana Rasulullah miliki Raihanah ini, Rasulullah boleh guna dia, dan Rasulullah SAW menawarkan untuk berkahwin dengan Raihanah. Tapi Raihanah lebih selesa menjadi hamba. Sebab dia kata itu lebih baik memberi peluang. Sebab apa kalau kita tengok Raihanah menolak peminangan seorang makhluk agung ni? Safiyah ni, Safiyah binti Huyai adalah tuan dia, tuan Raihanah. Waktu ditawannya Bani Quraidah, dia ada bersama dengan Safiyah. Dia peneman Safiyah. Dan Safiyah dinikahi oleh Rasulullah pada ketika itu. Sementara Raihanah ikut tuan dia bila dah nikah. Dia jadi hamba kepada tuan dia. Kemudian jadi hamba kepada Rasulullah. Jadi dia menghormati Rasulullah, menghormati tuan dia. Bila mana Rasulullah nak mengangkat darjat dia menjadi orang yang merdeka, untuk baginda nikahi, dia rasa malu kepada tuan dia. Yakni kepada Safiyah. Maka ketika itu dia menolak peminangan Nabi SAW, dan dia kata, layanlah aku seperti hamba. Maknanya Rasulullah bukan layan hamba abdi macam kita layan orang gaji, tak. Rasulullah melayan hamba macam melayan ahli keluarga. Cuma Rasulullah nak angkat darjat dia, Rasulullah nak menikahkan dia dan memerdekakan dia. Dia yang tak mau dimerdekakan. Bila dia tak mau dimerdekakan, maka dia kata, engkau boleh menggauli aku bila-bila masa juga, tetapi jadikanlah aku sebagai hamba kamu selama-lamanya. Dia makna dia rela menjadi hamba sebab dia bahagia jadi hamba kepada Rasulullah, dia bahagia menjadi hamba kepada Safiyah. Itu kebahagiaan dia. Maka Rasulullah pun menghormati keputusan yang diambil oleh Raihanah ini tadi, dan Rasulullah mengekalkan dia sebagai hamba yang terpilih di dalam ahli keluarga Rasulullah. Maka terwujudlah perselisihan. Ada yang kata Rasulullah ni kahwin sebelah,
Ada kata kahwin 12 apabila memasuki nama Raihanah. Raihanah satu. Baik. Jangan pening lah. Yang dia buat garis di bawah itu dia nama Hasyiah. Kalau kita lama itu dinamakan Hasyiah, maknanya dia bukan Hasyiah. Hasyiah ni huraian daripada ayat-ayat yang kita tak faham. Dia akan menghuraikan semua. Baik. Hikmah bilangan isteri baginda sehingga 11 orang harus selalu diteliti kerana ia khusus untuk Nabi Muhammad saja. Muslim yang lain tak dibenarkan berkahwin sehingga 11 orang. Nah, itu kena tahu lah. Jangan duk kahwin lebih lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahwin belah. Kami nak kahwin 2 pun tak boleh. Pukul dia bongkit lagu tu mana lah. Tahu balik boleh jadi hang mengajar apa? Ini mahal tolong mu'minah. Belah boleh. Dia nak minta 1 lagi pun tak boleh. Tapi dibolehkan sehingga 4. Muslim biasa hanya dibenarkan 4 saja. Itu dengan syarat. Ada syarat pula. Lelaki itu mampu berlaku adil. Termasuklah secara zahir. Lahir dan batin kena adil. Kalau tidak, Nabi sebut mereka akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan sengit. Di dunia pun anda sengit. Nak kahwin lagi sengit. Dia tak sengit dia kot dah. Tahu dah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Jika kamu semua takut dengan ketidaksamaan, maksud dia ketidakadilan kamu terhadap semua anak-anak yatim, jika kamu semua berkahwin dengan mereka. Kalau kahwin anak yatim, kena adil. Maka tinggalkan mereka. Tak usah kahwin. Kalau tetap boleh buat adil, jangan kahwin. Dan maka tinggalkanlah mereka dan kahwinilah orang-orang perempuan. Orang perempuan biasa. Tersambil anak yatim ni, orang perempuan biasa. Tapi kalau hang tak boleh juga adil. Dengan perempuan-perempuan biasa yang kalian mau, sama ada 2, 3 atau 4. Boleh 2, 3 atau 4. Jika kamu semua takut ketidakadilan, takut juga tak boleh berlaku adil antara mereka, maka berpadalah dengan seorang. Cukup-cukuplah satu kalau dah tak mampu. Itu makna ayat Al-Quran ni. Nikmatilah. Dan dia kata maka nikmatilah hamba perempuan. Allah malakat. Guna pakai hamba perempuan. Bukan guna orang lagi. Yang ni isteri bekerja, tunggu tengok awak suami aku rajin nak balik makan di rumah. Umpamanya makan zahir dan batin. Jadi dia kata hamba perempuan yang dimiliki boleh guna. Yang demikian lebih mendekati dengan ketidaklencongan kamu semua. Lebih memelihara nafsu kamu dan lebih memelihara diri kamu daripada perbuatan yang tidak adil. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani fama ila ihdahuma ja'a yaumil qiyamati wa syaqquhu ma'il." Hadis Nabi SAW, sesiapa yang mempunyai 2 orang isteri dan cenderung kepada seorang daripadanya, dia berhak sebelah. Dia sayang kat satu. Hak satu ni dia orang dah tua. Contoh. Maka dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan sengit kau bang. Balik bagi tahu dia. Ni hadis Rasulullah. Aku bukan buat cerita ni. Bukan hadis baca. Datang pada akhirat nanti, di hari kiamat nanti dalam keadaan sengit. Kenapa sengit? Orang yang tidak adil kepada kedua-dua isterinya. Bahawa ada 2, bukan sebelah. 2, kan? Tapi cenderung kepada yang satu lagi. Sementara satu lagi diabaikan dari segi perasaan dia. Dari segi perasaan dia, dari segi harta, dari segi apa juga. Maka ketika ini dianya dianggap sebagai orang yang tidak adil. Bila tidak adil, maksud di sini dalam keadaan sengit ini, kalau andainya dia layak ke surga pun dia tak boleh ke surga. Sebab ada seorang lagi tak padu. Sengitlah tak boleh masuk ke surga. Sebelah kakinya di surga, sebelah kakinya lagi di neraka. Na'udzubillah, tak bingunglah dengan Allah daripada perbuatan yang sedemikian itu. Janganlah ada yang berlaku
Amalan tak banyak mana, amalan pun tak tahulah bocor macam mana. Kemudian dengan sengit lagi, no? Orang sengit bawa berkah bocor lagi lah. Dalam keadaan fakir dan miskin di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita akan mukadimah ni penting lah. Sambungan muka surat 12, oleh yang demikian itu. Antara kat situ lah. Oleh yang demikian itu muka surat 12. Ada bunga tu pasal pada maksud hadis. Jadi katakan siapa yang kahwin lebih daripada satu, bengek kau bang, balik dia berita kat abang. Yang mana-mana duk kata tu, kita kata dia pertama dengar, Rasulullah kata kot dia mana dengar. Okey, ini kita ada bacaan Yasin Hajar. Ina, adakah sahabat-sahabat hajat daripada siapa ni? Okey, anak kelima apa? Anak kelima apa? Mana dia orang kampung baru? Kak Norma. Norma, anak kelima apa? Datang. Assalamualaikum, Taza. Waalaikumsalam. Ya, Kak Alima. Ya, Anak ya. nama apa? Kita nak baca. Zuhar bin Abdul Rashid. Zuhar. Juhar. Wayu Ya, J-U. J-U. H-A-R. Okey. Lelaki. InsyaAllah Kak. Ustazah. Ustazah. Saya tak dengar Ina. Ina ke? Ya, ya. Kat rumah abang nah? Okey, Kak Ina. Ya, Kak Ina. Okey. Ustazah. Ya, Ustaz. saya. Baca untuk Mak Kak Ina sekali nah. Okey. Mak Kak Ina apa? Asabi. Okey. Asabi ada. Okey, baik, insyaAllah Kak Ina. Okey. Okey, baca Yasin oleh kerana dia bukan zikir harian, tak boleh lah. Tapi kalau macam zikir surah Al-Kahfi ni yang menjadi zikir harian. Kalau yang kita zikir harian dia tak mesti boleh. No? Kita niat zikir. Ni Al-Quran. Okey, ada yang tak dapat gaya kan? Hari ni dia pun nak belanja ayat. Baik ya, insyaAllah saya minta Cikgu Azizah tolong jadi khalifah. Pada pagi ni, iaitu yang mana saya berhalangan untuk membaca surah Yasin. Dan dengan berkat baca Yasin, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sahabat kita, iaitu Hanita binti Saleh dan Ruslan